Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 主内的弟兄姐妹们，我们一同站起来。 Kebaktian kita pada pagi hari ini kita dasarkan atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 我们今天早上的崇拜开始，我们的帮助乃是依靠创造天地的主，愿恩惠、慈爱、平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于我们。 Syukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari pagi ini bersama kita datang memuji dan memasyurkan Allah kita. Kupujimu Tuhan. Bersyukur Tuhan, kupuji namamu. Bersyukur Tuhan, oh kupuji namamu. Di antara semua bangsa di bumi, kasih-Mu tak berubah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Bersama kita memuji Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia.
kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Tuhan, biarlah di dalam segala waktu kami sungguh memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Biarlah Tuhan di sepanjang kehidupan kami boleh menaikkan puji-pujian, mengucapkan syukur atas segala yang Engkau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala perbuatan-perbuatan kami Tuhan menyatakan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Kami membawa yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah segala ucapan bibir kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sebagai orang Kristen di zaman modern, seringkali kita tidak sadar telah tunduk pada penyembahan berhala, entah dalam bentuk kenyamanan, kontrol, atau pengakuan. Tetapi biarlah pagi ini kita datang mengakui dosa-dosa kita, dan dengan menyesal mengangkat pujian, ku sesal akan diriku. Sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaib, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi seteru, darah kudus-Ku diberi. Dan aku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Biarlah dengan kasih Allah yang besar, kita menaklukkan diri kita di hadapan salib. Sama kita pujikan baitnya yang ketiga. Dan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah silaku.
jadikan aku milikmu untuk masyhurkan namamu. Sandal rahmat katamu hanya mengasihimu. Sandal rahmatmu kataku hanya mengasihimu. Yeskiel 14 ayat 6b. Beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Mari dengan segala kerendahan hati kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari dalam hidup kami seringkali seakan-akan kami menyembah Engkau Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Yang kami sembah uang-uang kami Tuhan. Yang kami sembah adalah kesenangan-kesenangan kami. Yang kami sembah adalah orang-orang atau sahabat-sahabat atau teman-teman kami Tuhan. Yang kami sembah Tuhan, ada banyak hal Tuhan, bukan Engkau, tetapi dunia ini Tuhan. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami tidak menempatkan Engkau sebagai yang paling utama dalam hidup kami. Ada yang lain Tuhan yang lebih utama dari hidup daripada Engkau Tuhan. Karena itu kami datang dengan hati yang hancur. Kami mengakui Tuhan akan dosa-dosa kami. Biarlah Engkau sendiri yang tarik kami kembali di dalam segala kelemahan-kelemahan kami, di dalam segala kerapuhan kami, di dalam segala pencarian-pencarian kami. Pada akhirnya Tuhan bawa kami kepada Engkau. Karena itu Tuhan, inilah kami, ampuni kami, pimpin kami di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. 弟兄姐妹们，我们一同朗读四主信经。 Kita akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita akan bacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文，然后用中文来读。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 四读信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降来，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat silakan duduk. Pujian yang akan kita naikkan saat ini diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Biarlah dengan iman kita mengangkat pujian ini. Yet not I, but through Christ in me. Di dalam Kristus kita diberikan anugerah oleh Allah. Pemberian anugerah Yesus penebusku, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam kita tidak pernah sendiri, sebab ada penyelamat di pihak kita. Aku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, dan ada Yesus yang memegang hari esok. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang pegang hari esok, darahnya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil. Harapanku hanya pada Yesus, harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Kristus dalamku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum mendengarkan penguraian firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹们，我们还没有听正道之前，我们先低头祷告。 Kami mohon Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. 神啊，我们求你来跟我们说话， Engkau lembutkan hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. 让我们每一个人的心能明白你的正道， Biarlah kuasa-Mu yang bekerja melembutkan setiap hati kami. 让你的全知，让在我们的心中， Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，来吧，我们先看一段经文。 Saya mengajak kita membuka dari Keluaran pasal 20 ayat 3 dan ayat 4. 我们翻开圣经出埃及第20章第3和第4节， Keluaran 20 ayat 3 dan ayat 4. 创世纪第20章第3、第4节。 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 创世纪第20章第3、第4节，除了我以外，你不可有别的神，不可以为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下水中的百物。 Bagian yang kita baca tadi merupakan hukum yang pertama dan hukum yang kedua dari 10 hukum di dalam hukum Taurat. 我们刚刚看到的一段经文是第1条跟第2节，在10条证明当中。 Dan kedua hukum ini berbicara tentang penyembahan berhala. 这第2个揭明是说的我们拜偶像。 Hukum pertama adalah larangan untuk menyembah Allah lain. 第1条是禁止我们朝拜另外的神。 Hukum yang kedua adalah larangan untuk kita menyembah Allah dengan cara atau dengan bentuk yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. 第2条是禁止我们不合阿拉所要的方式或形式崇拜正神。 Mungkin kita berpikir dan merasa, berbicara tentang penyembahan berhala ini tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan hidup saya. 也许我们会认为或觉得这个是与我们的生活无关。 Mungkin kita berpikir dan merasa bahwa kita tidak menyembah Allah lain dan kita tidak menyembah patung-patung. 我们认为或感到我们没有崇拜其他的神，或者崇拜图像。 Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 但是，亲爱的弟兄姐妹们， sangat mungkin hidup kita masih ada berhala-berhala. 如果我们考虑一下，有可能在我们的生活当中仍然存在偶像。 Kita harus memahami apa itu berhala. 我们先了解偶像到底是什么意思呢？ Berhala itu adalah sesuatu yang kita ingini dan kita kejar sedemikian rupa itu sampai melebihi kita mengejar dan mengingini Allah. 偶像是我们追求的东西，比跟真神更和睦。 Dan kita merasa hidup kita berarti kalau kita memilikinya. 如果我们得到了这些东西，我们的生活就变成有意义。 Kita lihat Adam dan Hawa mengejar dan mengingini untuk menjadi Allah. 亚当和夏娃追求并渴望成为上帝， Bagi Adam dan Hawa, hidup mereka berarti kalau mereka menjadi Allah, Bapak Ibu. 因为亚当和夏娃的一生以为造他们成了上帝。 Maka kita lihat Adam dan Hawa sedang menjadikan diri mereka sebagai berhala. 我们看亚当和夏娃都在崇拜自己。 Ada orang yang kemudian mengejar dan mengingini uang melebihi mengejar dan mengingini Allah. 有些人比正神更追求和渴望金钱。 Mereka merasa bahwa hidup mereka berarti kalau mereka memiliki uang yang banyak. 所以金钱变成了他们的偶像。 Maka mereka menjadikan uang itu sebagai berhala dalam hidup mereka. 让他们的生活有意义，变成了他们的偶像。 Kita bisa melanjutkan dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu yang 我们可以 dikasihi 继 Tuhan. 续说其他的事情， Kecantikan, kemapanan, karir, pacar, kenyamanan, popularitas, dan lain-lain. 美丽、稳定、企业、男朋友、舒适度、
itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. 极大的事情可以让我们变成我们的偶像。 Kita merasa hidup kita berarti kalau kita memilikinya. 如果我们拥有这些，我们的生活变成有意义。 Mungkin kita juga bisa berpikir dan merasa bahwa saya itu menyembah Allah dengan benar. 可能我们也是认为我正确的方式敬拜上帝， Kita merasa bahwa kita tidak sedang menyembah patung-patung. 我们会认为我们并没有拜偶像。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin penyembahan berhala kita itu berbeda dengan penyembahan berhala pada orang zaman dulu. 弟兄姐妹们，也许我们的崇拜的偶像的形式与古代的人不同。 Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya esensinya sama. 其实，如果我们注意看到的这一点，基本的是相同的。 Misalnya orang pada zaman dahulu menyembah dewa atau dewi kesuburan. 例如，古代人崇拜圣衣女神或者是女神。 Orang-orang di dalam zaman Israel kuno pada waktu itu mereka menyembah berhala kesuburan, biasanya mereka itu korbankan anak-anak mereka. 通常以前呢，他们通常会主杀自己，牺牲自己的孩子给这个圣神。 Jadi mereka punya anak, kemudian anak itu disembeli dan anak itu kemudian dibakar untuk menjadi korban bagi dewa kesuburan. 他们的孩子，他们被主杀，然后牺牲给孩子给神。 Kita mungkin berkata, oh saya tidak melakukan itu. 可能我们会说，我做不到这些事。 Tapi perhatikan Bapak Ibu, 但是我们可以看看， pada zaman kita, zaman ini, kalau kita melihat, sebenarnya kita melakukan hal yang sama. 其实今天我们之间的区别是，如果努力争取代表财富的，才是一样的。 Mungkin bentuknya berbeda, tetapi esensinya sama. 可能它的样子是不同，但是它意思是一样的。 Pada zaman ini kita menyembah yang dinamakan sebagai kesuburan, tanda kutip kesuburan, yang itu kemudian menggambarkan harta kekayaan. 现在我们所经历的、所崇拜的是财富。 Kita di dalam zaman ini mengejar sedemikian rupa akan harta kekayaan, sampai kemudian kita melupakan anak-anak kita. 我们追求财富，直到最后，我们牺牲了我们的孩子。 Bukankah anak-anak zaman sekarang begitu banyak menjadi korban karena orang tua yang begitu sibuk mencari harta kekayaan? 我们现在看到现在的孩子们很多被牺牲了，因为父母亲正在很努力、很忙去找钱。 Kita begitu sibuk cari harta kekayaan sampai kita lupa perhatikan dan kita tidak beri kasih sayang kepada anak-anak kita. 我们很忙赚钱，我们不注意，也不给他们爱， Yang kita lakukan hanya memberi uang dan memberi uang saja. 我们只给他们钱罢了。 Kemudian anak-anak kita menjadi korban dan kemudian hidup mereka menjadi rusak. Kalau demikian apa bedanya dengan penyembahan berhala zaman dahulu? 结果我们的孩子被牺牲了，他们的生活被毁了，跟现在有什么区别呢？ Orang-orang zaman dahulu menyembah dewi kecantikan. 古代的人崇拜美丽女神， Kita pada masa kini tidak menyembah dewi kecantikan, tapi kita sedang mengejar kecantikan. 我们可能今天我们没有追求女神，但是我们是追求是美丽和外表。 Kita mengejar penampilan sedemikian rupa. 我们追求我们的外表， Sampai-sampai ada orang yang takut gemuk Bapak Ibu, kemudian mereka tidak mau makan dan akhirnya mengalami penyakit yang disebut sebagai bulimia. 一直有一些人很怕身上的脂肪，所以他们不想吃饭，所以得了碳水症。 Ada orang-orang yang takut gemuk sampai setelah makan mereka masukkan tangan ke dalam mulut dan makanan itu kemudian dimuntahkan kembali. 有的人因为怕肥胖，他吃了食物，他用手把它挖出来，把这个吐 Sampai 出来。 kemudian itu badannya menjadi kurus 后来他的身体越来越瘦， dan tidak sedikit yang mengalami kematian gara-gara penyakit ini. 还不少的人他们是得了死亡，因为得了这个病。 Kita begitu sibuk mengejar kecantikan dan penampilan kita sampai kita ini hidup diikat dengan salon kecantikan, diikat dengan barang-barang belanjaan, kecantikan dan baju-baju mewah, tas mewah, melebihi kita mencari Allah.
以致我们的生活被美容院所约束，购买用品的和漂亮的衣服，以及我们追求的真神的事宜包包有什么区别呢？ Kalau demikian apa bedanya dengan orang dahulu yang menyembah dewa-dewi itu dengan kita sekarang? 那跟以前他们崇拜美神女神的，跟现在的人有什么区别呢？ Sesungguhnya bentuknya saja berbeda, tetapi esensinya sama. 它的样子、它的方式不同，但是意思是一样的。 Maka pertanyaannya, apakah persoalan penyembahan berhala masih relevan dalam hidup kita? 问题就是崇拜偶像与我们的生活有关吗？ Jawabannya Bapak Ibu, masih sangat relevan sekali. 答案是非常相关。 Para penulis dalam perjanjian baru sangat menyadari akan hal ini. 在新约圣经作者很清楚这一点。 Paulus dalam Galatia pasal 4 ayat 8 dan 9 berkata, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah diri lagi kepadanya. 使徒保罗在加拉太书第4章第8的咀嚼说：“当您不认识神时，您可以被奴役于天生不是神的神。但是，既然我们已经认识了上帝，或者更好的是，您已经得到了上帝的认可，那您又怎么转向世界的亲神？他们软气弱者，又贫穷，又想做被他们奴役。” Jemaat Galatia adalah jemaat yang bukan dari suku Yahudi. 是加拉太的人不是犹太人的民族。 Sebelum mereka percaya Tuhan, mereka itu menyembah kepada patung-patung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 他们还没有相信主耶稣基督之前，他们就是拜赌像。 Kemudian setelah mereka percaya kepada Tuhan, kemudian datang orang-orang Kristen Yahudi. 但是当他们已经相信主耶稣基督之后，他们就变成了犹太的基督教徒。 Kemudian orang-orang Kristen Yahudi ini mengajarkan kepada mereka untuk disunat, untuk melakukan berbagai macam peraturan hukum Taurat. 犹太人的基督教徒教他们怎么去信隔离等等的遵守的律法。 Mereka berkata orang-orang Kristen Yahudi ini, kalau kamu belum disunat, belum berpuasa, belum melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat, kamu tidak bisa selamat. 他们说，如果你不遵守这些律法的话，你没有办法得救。 Paulus sangat menentang hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 但是使徒保罗对这些事情是反感的。 Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia untuk tidak jatuh dalam penyembahan berhala. 于是使徒保罗在提醒加拉太人，让他们不要拜偶像。 Yang dimaksud dengan penyembahan berhala di sini adalah sikap hidup seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menyembah Allah itu bukan menyembah Allah, tetapi menyembah kepada hukum-hukumnya. 意思在这边是他们就是敬拜他们自己的法律。 Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu menyembah bukan sesungguhnya menyembah kepada Allah, tetapi yang mereka sembah adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan. 他们不是敬拜神，他们是所敬拜的是法律。 Dan itu yang Paulus tentang. 就是使徒保罗所反抗的事。 Rasul Yohanes juga berbicara dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 我们可以看到，在约翰书第5章第21节，小子们啊，你们要至少远避偶像。 Rasul Yohanes sedang mengingatkan kepada jemaat akan bahaya pengajaran sesat, yaitu orang yang tidak percaya Yesus sebagai manusia yang sejati. 使徒的约翰是提醒会众，这一段的事情危险是他们过着不圣洁的生活，并失去了爱。 Pengajar-pengajar sesat ini kemudian membawa jemaat untuk hidup tidak kudus dan kemudian kehilangan kasih.
这些异端叫他们，让他们做活着在不圣洁的，而且失去了爱的生活。 Penyembahan berhala di sini adalah pengajaran yang sesat yang menghasilkan hidup yang tidak kudus dan tidak ada kasih. 这些我们可以看到，他们过得不圣洁的生活，而失去了他们的爱。 Maka para penulis Perjanjian Baru menyadari bahwa penyembahan berhala itu bisa mengambil bentuk apapun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 或者因此在新约我们可以看到，我们拜偶像是各种各样的方式。 Ada begitu banyak berhala di dalam kehidupan kita. 在我们的生活当中，有许多方式的偶像。 Seringkali kita bisa menempatkan uang, karir, kecantikan, popularitas, dan lain-lain itu sebagai berhala dalam hidup kita. 通常我们会想到金钱、职业、美丽等等。 Tetapi kalau kita perhatikan itu semua cuma puncak gunung es, Bapak Ibu. 但是如果我们可以看到，我们去想象，这些就是一个冰山罢了。 Kalau kita lihat gunung es itu dari permukaan air itu kelihatannya kecil. 如果我们可以看到这些冰山，我们可以从外表我们看到好像很小， Tapi di bawah permukaan air itu gunung es itu begitu besar sekali. 但是它们在隐藏的水面中可等的大。 Dan celakanya gunung es yang besar itu di bawah permukaan air seringkali tidak terlihat. 这些在隐藏的在水面的后面是常常看不到的。 Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 同样的，在我们的生活中， Sekali uang, kecantikan, popularitas, kekuasaan dan sebagainya itu hanya puncak gunung es. 常常我们的金钱、我们的企业是好像是一个冰山一样， Tetapi sebenarnya di balik itu semua ada berhala lain yang jauh lebih besar. 在背后拥有很大很大的偶 Dan 像。 berhala itu menjadi sumber dari berhala-berhala yang kita sembah. 这些偶像是其他偶像的来源。 Timothy Keller mengatakan ada 4 berhala utama di dalam hidup manusia. 蒂摩对凯歌说有是从偶像的。 Berhala yang pertama adalah berhala kekuasaan. 第一个就是的偶像就是权力。 Berhala kekuasaan ini mengambil bentuk kesuksesan, kemenangan, ya, pengaruh, pekerjaan yang hebat, kemudian pencapaian prestasi-prestasi. 常常我们所看到的就是成功、胜利、影响、工作、成就等等。 Orang-orang yang punya berhala kekuasaan itu akan merasa berhasil jika mereka bekerja melampaui harapan dari orang lain. 拥有偶像力量的人，如果工作超出预期， Mereka sangat menuntut penghormatan dari orang lain. 他们要求别人给予极大的尊重， Mereka sangat menuntut orang lain mendengarkan dan mentaati dia. 他们非常要别人倾听并服从他们。 Sebaliknya orang-orang yang punya berhala kekuasaan akan merasa gagal jika tidak bekerja dengan baik atau pekerjaannya itu gagal. 如果他们没有得到的，他们觉得很失败。 Dia sangat takut dilihat orang lain lemah dan sangat takut dipermalukan. 他们非常害怕别人看到他们是软弱的人，也非常害怕被别人干嘎。 Maka tidak heran dalam hubungan dengan orang lain, orang yang punya berhala kekuasaan ini suka memanfaatkan orang lain. 我们可以看到这些人呐、很喜欢利用别人， Dia sangat ngotot dan itu pecandu kerja. 他们非常坚持不懈，工作狂。 Memasang topeng diri itu kuat dan keras, tetapi sebenarnya rapuh dan dangkal di dalam. 元帅自己好像是很坚强的，也很坚强的人，但是心却是软弱而肤浅。 Emosi orang yang punya berhala kekuasaan itu seringkali sangat mudah terganggu. 情绪上常常令人犯躁，爆发性愤怒。 Kalau marahnya suka meledak-ledak. 如果他们生气是愤怒的， Sangat mudah sekali orang yang punya berhala kekuasaan itu jatuh dalam iri hati. 常常很容易嫉妒， Karena memang hidupnya itu selalu merasa harus bersaing dengan orang lain. 因为他们的生活当中，他们就是要跟别人竞争。 Berhala yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 第二个偶像 yaitu berhala penerimaan. 就是接手的偶像， Bentuk berhala
penerimaan ini adalah dia mengejar pengakuan, mengejar kasih dan mengejar relasi. 就是被认同、被爱、人际关系。 Jadi orang-orang yang mempunyai berhala penerimaan ini merasa berhasil jika dia dikasihi, disetujui, pendapatnya dihormati oleh orang banyak dan dibutuhkan oleh orang lain. 如果被很多人的爱、认可、认同、尊重和人的需要，他们觉得，他们是得到了成功。 Sebaliknya, orang-orang yang punya berhala penerimaan ini akan merasa gagal jika dia tidak dikasihi, jika pendapatnya tidak disetujui, atau merasa kurang dihormati orang lain dan merasa ditolak. 如果相反的，如果没有被人爱，没有被认同，他们就觉得没有别人受到别人的尊重，他们觉得被拒绝。 Maka kita lihat di dalam orang yang mempunyai berhala penerimaan ini, relasinya dengan orang lain itu suka mengendalikan. 一些我们可以看到，这些人跟其他的人的关系就是很喜欢控制别人。 Dia sangat merasa tidak aman atau rasa tidak amannya sangat tinggi. 他们没有安全感， Sangat mudah sekali terluka oleh kritikan. 很容易受到批评的伤害。 Dan dia selalu berharap dan menuntut disenangkan oleh orang lain. 他们常常希望总是感到别人让他们高兴。 Emosinya itu seringkali merasa cemas, Bapak Ibu. 他们的情绪常常让人感到焦虑。 Sering merasa bersalah kalau pendapatnya itu ditolak atau tidak disetujui orang lain. 常常感到内疚， Dan kecenderungannya dia pengecut menghadapi konflik atau tantangan-tantangan. 而且甚至他们会很懦弱。 Berhala yang ketiga, 第三个偶像 yaitu berhala kenyamanan. 就是便利的偶像， Bentuknya apa? Sangat meninggikan privasi, Bapak Ibu. 他们是常常是饮食， Tidak senang dengan keadaan yang tertekan. 他们无压力的条件， Senang mencari kepuasan atau kesenangan. 需求自主， Dan senang senang dengan kebebasan, tidak ada orang yang atur-atur. 而且很喜欢自由自在的生活。 Jadi orang-orang yang punya berhala kenyamanan ini merasa berhasil kalau harapan dan kesukaannya, kesenangannya itu bisa dipenuhi baik dalam hal privasi, kebebasan dan kualitas hidup. 这种人呢，他会感到是非常成就感。如果他们的权利，用他们的饮食、他们的自由感到满足。 Sebaliknya orang-orang yang punya berhala penerimaan ini merasa kenyamanan ini merasa bersalah atau merasa gagal kalau orang lain itu menghalangi harapan dan kesenangannya. 相反的，有别人接受他们的希望和变好时，他们这些偶像会感到很失败。 Relasinya dengan orang lain, Bapak Ibu, yaitu suka mengabaikan orang lain. 与其他的人的关系中，他们很喜欢无视别人， Karena dia kurang peka, kurang peduli dengan orang lain. Karena yang dia pedulikan adalah kesenangan dirinya. 他们不关心别人的感受，喜欢欺辱别人， Dia sangat suka sekali menuntut orang lain. 很喜欢欺辱别人，只是照顾自己。 Maka tidak heran emosinya seringkali merasa frustasi. 因此，我们可以看到他们的情绪上面常常让人感到屈散。 Misalnya sudah jadwalkan untuk pergi jalan-jalan, tiba-tiba jadwal itu batal karena ada sesuatu hal yang lain. Dia merasa sangat frustasi sekali. 比如说，他们已经约好了什么时间、什么时候要去，突然这取消，他觉得非常的屈 Dia 散。 juga sangat mudah sekali merasa bosan. 他们也是很容易感到无聊， Karena dia selalu mencari kesenangan, kesukaan. Makanya kemudian gampang sekali bosan. 因此，因为他们经常而且很容易觉 Dan 得无 orang yang 聊。 punya berhala kenyamanan ini bahayanya adalah mudah jatuh di dalam kecanduan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，这些人很容易变成正瘾。 Berhala yang keempat adalah berhala kontrol. 第四个偶像都是控制， Bentuknya apa? Dia ingin punya rasa aman, 他们需要一个安全感， ingin punya rasa kepastian.
还有确定性的生活， Biasanya dia sangat mendisiplin dirinya luar biasa, 他们对自己很自律， punya standar diri yang tinggi, 也是有自己的目标标 dan 准。 cenderung untuk perfeksionis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 这些人非常感到是全是美的人。 Orang-orang yang punya berhala kontrol ini merasa berhasil jika memiliki kepastian akan masa depan. 拥有接受这个人的话，如果他们对未来有把握， Dia bisa kuasai area-area yang dia anggap penting dalam hidupnya. 能掌握他们认为重要的生活 Dan 领域， dia bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. 并且他们自己想做的事情就会感到成功。 Sebaliknya, orang-orang yang punya berhala kontrol ini akan merasa gagal jika tidak memiliki kepastian akan masa depan. 倒过来，拥有接受偶像的人，如果对未来不确定， Merasa bahwa segala sesuatu itu di luar kendalinya. 他们会感到一切都是自己的控制之下。 Dia merasa gagal kalau orang lain kasih tahu dia apa yang harus dia lakukan. 别人会告诉他们应该怎么做，都会让他感到很失败。 Maka tidak heran dalam hubungan dengan orang lain, orang yang punya berhala kontrol itu sangat menghakimi. 与其他的人的关系，我们可以看到他们的判断力很强， Terlalu sombong, 非常之大， suka mengatur, 控制别人， mengharapkan orang lain itu tunduk kepada dia. 期望别人屈服于他， Bahkan dia sangat meragukan orang lain. 而且非常喜欢怀疑他 Karena 人， apa? Karena dia selalu menganggap dirinya yang paling benar. 因为这样是因为他认为他是对的。 Maka tidak heran emosinya Bapak Ibu seringkali merasa tidak sabar. 我们可以看到在情绪上，他们常常会让人不耐烦， Dan sangat-sangat mudah jatuh di dalam kekhawatiran. 而且很容易担心。 Empat berhala ini bisa nampak di dalam berbagai macam bentuk Bapak Ibu. 这个四个偶像可以在表现上好几种样子。 Misalnya orang mengejar uang supaya apa? Dia bisa beli kekuasaan. 例子是他们去酒进监 Bisa，juga 让他们会买到 orang 权利。 Kejar uang dan dia bisa kasih banyak orang supaya bisa diterima oleh orang lain. 可能他会追求金钱，然后是给别人，让别人会认同他。 Yang mengejar uang supaya dia bisa beli banyak macam kenikmatan itu yang berhala kenyamanan. 用钱来买到很多很生活上的享受。 Sebaliknya orang yang punya berhala kontrol itu misalnya dia mencari uang, mengejar uang untuk apa? Supaya dia bisa memastikan masa depannya. 很多人追求金钱，让他们有对未来有肯定性。 Masih ada banyak bentuk-bentuk lain yang bisa muncul Bapak Ibu. 很多是可以表现出来。 Nah biasanya kita itu pasti ada empat-empatnya, biasanya kebanyakan ada keempat-empat berhala itu. 我们在生活当中，我们可以拥有这种四种偶 Tapi 像， biasanya cuma ada satu yang sangat menonjol dalam hidup kita. 可能只有一个常常在我们的生活当中会吐出来。 Karena itu perlu kita melihat kembali kepada diri kita. Selama ini ada berhala apa ya di dalam hidup saya? 因此，我们可以检讨自己，在我们生活，我们自己有什么偶像。 Waktu kita menyadarinya, kemudian tantangan yang berikutnya adalah kalau demikian bagaimana kita bisa mengalahkan berhala di dalam diri kita? 我们如果打败我们心内的偶像呢？ Maka jawaban untuk mengalahkan berhala-berhala dalam diri kita adalah kembali kepada Injil Yesus Kristus. 答案是我们可以去述基督的福音。 Waktu kita menyadari di dalam Kristus, kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. 在基督里，我们已经成为上帝的儿女。 Kita itu berharga di mata Allah sampai kita itu diangkat menjadi anaknya. 在上帝的眼中，我们是有价值的，因此我们是成为上帝的儿女。 Karena itu kita tidak perlu mengejar-ngejar prestasi pencapaian untuk supaya kita dianggap berharga. Karena kita ini sudah berharga. 因此，我们不需要追求成就，因为我们已经有价值了。 Kita tidak perlu lagi mencari-cari kuasa karena kita ini sudah diberi kuasa. 我们不需要再寻求权利，因为我们已经透过圣灵已经赋予的权利。 Di dalam Kristus kita tidak perlu lagi mencari-cari penerimaan diri. 在基督里，我们不需要寻求自我接纳，
karena kita sudah diterima dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. 因为我们甚至世界建立之前，因为上帝已经爱我们， Melalui anugerahnya Allah itu sudah menerima kita bahkan sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu. 就是已经通过他的恩典被接纳和爱过我们， Maka kita tidak perlu mencari-cari penerimaan diri. 所以我们不需要再追求这些。 Di dalam Kristus ada sukacita dan kebahagiaan yang sejati. 在基督里面有快乐，有幸福， Tidak perlu kita mencari-cari kepuasan dari dunia ini karena dunia ini tidak pernah bisa memuaskan kita. 我们不需要追求世界的快乐，因为这个世界不能满足我们。 Di dalam Kristus masa depan kita sudah dijamin dalam kemuliaan kekal. 在基督里，我们的未来将永恒的荣耀已经得到保证。 Bahkan di dalam masa kini kasih Kristus itu senantiasa menyertai kita. 今天基督的爱永远与我们同在， Maka seluruh kontrol hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. 因着我们的生命一切在控制权都是掌握在上帝的手中。 Dan Tuhan tidak pernah kecewakan kita. 上帝永远不会令我们失望。 Maka tidak perlu kita mencari-cari kepastian dari dunia yang tidak pasti ini, 我 Bapak Ibu. 们没有必须应该要在不确定的世界中寻求确定性， Hanya Kristus jawaban hidup kita. 就是基督是我们生命的答案。 Maka saya ingin menutup khotbah ini dengan membacakan Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. 我用腓立比书的第3章第7节到第9节做一个结束。 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 腓立比书第3章第7节到第9节，但是我们所得到的，因为基督蒙爱蒙受的选示，相反，我将一切都视为选示，因为基督我主耶稣基督的知识远比一切都要多，正是由于他放弃了所有这些事情，并把他们视为垃圾，才使我成为基督。 并不因为遵守律法而因我自己的公义而在他里面，而因为这基督信仰而活的公义，即上帝给予信仰所赐的真理。只是我们先前以我们的有益的，我们现在以基督当作选择的，不是如此。 我也将万事当作选择的，因为我认识我主耶稣基督为至宝，为我们已经丢弃万事，看作一时，为我为要得到基督，并且得以在他里面，不是以自己律法而得以的义，而是由新主耶稣基督的义，就是因圣而来的义。 Paulus berbicara dulu dia itu orang yang begitu hebat. 使徒保罗说，他以前是非常伟大的一个人， Dia orang Yahudi asli. 他是一个真正的犹太人， Dia lahir dari suku Benyamin. 他生为便雅悯的民族， Dia menjadi orang Farisi yang begitu taat luar biasa kepada hukum. 他非常遵守的法利赛人， Secara kekayaan dan kepopuleran dia sangat hebat. 他的钱财，他的名声非常的好。 Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, dia berkata, semua yang dulu itu hebat itu kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. 他信了耶稣基督之后，他说他所拥有的这些事情是一为垃圾。 Karena Paulus menemukan Kristus jauh lebih berharga dari semuanya itu. 因为他认识神，他觉得上帝是比一切的更有宝。 Saya merindukan kita juga boleh menemukan Kristus lebih berharga dari segala sesuatu. 我想我们会认识神，我们会遇到神，比其他的
Kalau kita tidak bisa menemukan Kristus lebih berharga dari segala sesuatu, maka sangat mungkin banyak berhala di dalam hidup kita. 如果我们不会感到上帝比一切的更有至宝的话，可能在我们的内心有很多偶像。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Firman-Mu sudah berbicara kepada kami, Tuhan. 神啊，你的话已经跟我们讲， Kami menyadari Tuhan dalam hidup kami ada berhala-berhala yang tersembunyi. 神啊，我们知道在我们的生活当中隐藏了很多偶像。 Kami seakan-akan menyembah kepada Engkau, tetapi sesungguhnya kami sedang tidak menyembah Engkau. 我们表面上好像敬拜你，其实我们没有在敬拜你。 Kami sedang menyembah kekuasaan. 我们在敬拜我们的权利， Kami sedang menyembah penerimaan diri. 我们敬拜我们的自我， Kami sedang menyembah kenyamanan. 我们在敬拜我们的享受， Atau kami bahkan sedang menyembah kontrol atas hidup kami. 我们在敬拜我们所控制的一切。 Dan itu nampak melalui kami meninggikan akan uang di atas Engkau, Tuhan. 在表现上，我们为我们的金钱， Kami meninggikan akan popularitas atas hidup kami. 我们敬拜的我们的企业， Kami mencari kesenangan-kesenangan di dalam dunia ini. 我们现在这个世界上所享受的， Kami sangat meninggikan akan penampilan-penampilan di dalam diri 我 kami. 们所看到的，我们表现的， Dan banyak sekali Tuhan yang lain yang kami sedang lakukan, Tuhan. 还有很多事情我们在做。 Kami sedang tidak mengejar Engkau. 我 Kami 们没 sedang 有 mengejar dunia ini, Tuhan. 我们没有在追求你，我们在拒绝这个世界。 Ampuni kami, Tuhan. 饶恕我们， Tarik kami kembali. 拉我们回去。 Biarlah Tuhan kami boleh kembali melihat Engkau di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami bisa dipuaskan. 让我们能够在你主耶稣基督里面，我们会得到满足。 Hanya di dalam Engkau kami mengalami sukacita yang sejati. 在你里面啊，我们会得到喜乐。 Hanya di dalam Engkau kami boleh melihat betapa berharganya hidup kami. 在主耶稣基督里，我们可以知道我们多么的有价值、有宝贵。 Karena itu pimpinlah kami, Tuhan. 带领我们呢， Hancurkan segala berhala di dalam hati dan hidup kami. 毁灭我们内心的所有的偶像。 Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk minggu depan, kebaktian kita KU2 yang berbahasa Mandarin ini masih kita adakan secara online. Jemaat dapat melihatnya di channel YouTube GKY Makassar. Pada hari Rabu 19.30, kita akan ada kebaktian doa, mengundang jemaat untuk mengikutinya juga secara online di channel YouTube GKY Makassar. Berita duka cita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Jikim Dwi, usia 82 tahun pada hari Sabtu yang lalu 8 Mei. Almarhumah adalah ibu dari Ibu Agatha atau ibu mertua dari Bapak Awi Halim. Almarhumah telah dimakamkan di pemakaman Mawang pada hari Selasa 11 Mei yang lalu. Ibu Hermin Sri Lesmana usia 47 tahun telah juga berpulang ke rumah Bapak di surga pada hari Senin 10 Mei yang lalu. Almarhumah Ibu Hermin adalah kakak dari penatua Hadi Lesmana. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Kamis 13 Mei di Jakarta. Kami mewakili jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Ibu Agatha dan kepada keluarga Bapak Hadi Lesmana. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai keluarga yang berduka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR yang ada pada layar. Mari dengan mengangkat pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, pada masa mudamu. Serahkan Tuhan
tubuh jiwa rohmu setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak lengkap. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Pada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela. Pada Tuhan melayanilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Pada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujiannya baik yang ketiga. Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Naga masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih melalui pujian ini juga kami diingatkan kembali untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagian dari iman kami, bukti dari iman kami memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Bapa, Engkau juga menolong, memberkati anak-anak-Mu yang mengelolanya, biar menjadi perlengkapan bagi pemberitaan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk saat teduh dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.